Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan tentang implikasi teori hierarki keperluan oleh Abraham Maslow ke atas proses pembelajaran dan pengajaran dalam bilik darjah. Seperti yang tertera, ini adalah ahli kumpulan kami, terdiri daripada 5 orang. Okey, untuk pendahuluan, seperti yang kita ketahui lah, teori hierarki keperluan Maslow ni dia ada 5 peringkat, iaitu yang pertama fisiologi, keselamatan sosial, penghargaan diri dan pencapaian hasrat. Bermaksud fisiologi dia duduk di bawah sekali, keselamatan yang kedua, yang ketiga adalah sosial, penghargaan yang keempat, dan yang kelima adalah pencapaian hasrat diri. Hasrat diri adalah yang paling atas dan yang paling bawah adalah fisiologi, keperluan fisiologi. Okay, kalau kita boleh tengok dalam slide ni, dia ada satu segitiga dipanggil piramid tu. Itu adalah apa yang saya cakapkan sebentar tadi tu. Fisiologi berada di tangga paling bawah lah, iaitu dalam kalau fisiologi ni merangkumi keperluan semualah, keperluan asas. Lepas tu yang paling tinggi adalah harga diri. Jadi bila nak capai yang paling tinggi, dia kena penuhi dulu daripada bawah sampailah yang ke peringkat 4 tu, dia kena penuhi dulu, baru dia akan capai apa yang berada di atas sekali lah. So dalam konteks pendidikan pun sama. Jadi dia kena penuhi dulu keperluan asas dia, keperluan keselamatan pelajar, keperluan sosial dengan pelajar, antara guru dan pelajar, dan perhargaan daripada guru kepada pelajar, barulah akan mencapai konteks penghargaan harga diri itulah. Okay, saya Rodana binti Yusof. Saya akan menerangkan tentang keperluan fisiologi. Okay. Peringkat keperluan fisiologi merupakan keperluan manusia yang paling asas untuk hidup. Keperluan ini merupakan keperluan peringkat pertama yang perlu dipenuhi. Manusia memerlukan udara, air, makanan dan tempat tinggal. Okey, menurut Sakinah, apabila keperluan asas ini dipenuhi, keperluan yang lain lebih tinggi muncul sebagai motivasi utama tingkah laku. Guru perlu mengambil tahu sama ada murid tersebut telah memenuhi keperluan fisiologinya sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran. Ada setengah murid memulakan hari persekolahan dalam keadaan perut kosong, di mana mereka tidak mengambil sarapan sebelum ke sekolah. Keadaan ini mungkin disebabkan oleh murid itu sendiri di kalangan murid yang miskin ataupun ibu bapa yang tidak dapat menyediakan makanan untuk mereka. Okey, kesan daripada kekurangan ini akan menyebabkan murid-murid tidak dapat menumpukan perhatian di dalam kelas. Okey, bagi mengelakkan perkara ini berlaku, para guru harus memainkan peranan yang penting, di mana guru perlu mengambil berat kepada tanda-tanda kekurangan dari segi fizikal pelajar itu. Sebagai langkah, guru boleh menanyakan murid-murid sama ada sudah mengambil sarapan sebelum datang ke sekolah. Okey, bagi menangani masalah ini, guru boleh mencadangkan murid tersebut untuk menerima bantuan dalam rancangan bantuan pemakanan sekolah. Okey, sekian, terima kasih. Seterusnya adalah keperluan keselamatan. Setelah keperluan fisiologi seseorang mencukupi, maka akan timbul keperluan keselamatan. Seseorang yang merasa tidak berada dalam keadaan selamat memerlukan keseimbangan dan aturan yang baik serta berupaya untuk menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan. Keperluan keselamatan ini menggambarkan kemahuan seseorang untuk mendapatkan keamanan, perlindungan, kebebasan dari rasa takut serta cemas dan sebagainya. Keadaan dan persekitaran sekolah yang selamat amat penting bagi memastikan keperluan keselamatan pelajar berada dalam keadaan yang aman dari segi fizikal dan fisiologi. Jadi, di sekolah, keperluan keselamatan ini dapat dipenuhi melalui sikap seorang guru yang penyayang, prihatin dan bertanggungjawab. Dalam pembelajaran dan pengajaran dalam kelas, seorang guru perlu memainkan peranan bagi memastikan pelajar berasa selamat apabila berada di dalam bilik darjah. Guru perlu memastikan bilik darjah berada dalam keadaan yang baik, ceria dan selesa, serta peralatan kelas berada dalam keadaan yang berfungsi dengan sempurna. Guru juga harus tahu cara untuk mengendalikan pelajar dari segi emosi, sikap dan perangai, kerana setiap pelajar mempunyai perangai yang berbeza. Guru yang terlalu tegas dan garang menyebabkan emosi murid terganggu dan berasa takut untuk mengikuti kelas guru tersebut. Ini boleh menyebabkan pelajar kurang fokus semasa guru mengajar. Pelajar juga memerlukan seorang guru yang boleh menegakkan disiplin yang adil, tidak menghukum pelajar sesuka hati dan lebih memberi nasihat yang baik daripada memberikan hukuman yang tidak wajar ke atas perbuatan yang tidak baik. Dengan hal sebegini, keperluan keselamatan pelajar di dalam kelas akan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Amirul Ashraf bin Zaidi. Saya akan menerangkan berkenaan dengan teori ketiga dalam hierarki keperluan oleh Abraham Maslow ke atas proses pembelajaran dan pengajaran dalam bilik darjah. Antara teori ketiga dalam hierarki Abraham Maslow ialah peringkat keperluan sosial, iaitu keperluan kasih sayang. Yang pertama ialah keperluan kasih sayang merupakan keperluan diperlukan setelah segala keperluan fisiologi dan keperluan keselamatan dipenuhi. Yang kedua ialah kanak-kanak atau pelajar juga memerlukan kemesraan, sokongan moral dan perasaan kekeluargaan dari orang-orang sekeliling. Yang ketiga ialah keperluan kasih sayang ini juga akan menyebabkan manusia terus berkembang dengan sempurna, terutamanya dari aspek perkembangan emosi. Yang keempat, guru harus memberikan tunjuk ajar kepada pelajar-pelajar tersebut dengan menasihati atau mengadakan sesi bimbingan atau kaunseling untuk mengeratkan hubungan yang baik sesama mereka. Dan yang terakhir ialah sikap keprihatinan dan mengambil berat yang ditunjukkan oleh guru dapat mewujudkan perasaan dirinya diterima dan dihormati serta dihargai. Okey, untuk teori seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih. Seterusnya ialah penghargaan diri yang merujuk kepada keperluan untuk mendapatkan pengiktirafan atau penerimaan diri, penghormatan daripada orang lain, rasa dikenali dan kejayaan sosial. Menurut Maslow, keperluan penghargaan diri terbahagi kepada dua jenis, iaitu penghargaan diri sendiri dan penghargaan yang diberikan oleh orang lain. Orang yang dapat memenuhi keperluan penghargaan diri dan pengiktirafan atau hormat dari orang lain cenderung untuk merasa yakin dengan kebolehan mereka, bermotivasi dan produktif. Sebaliknya, mereka yang kurang penghargaan diri dan rasa penghormatan dari orang lain akan merasa rendah diri, kurang motivasi dan kurang keyakinan. Dalam konteks bilik darjah, guru memainkan peranan penting dalam mereka bentuk gaya pengajaran yang dapat meningkatkan tahap kendiri pelajar ketika berada di dalam kelas. Peneguhan positif seperti guru memberikan pujian atau sesuatu ganjaran boleh menjadi pemangkin kepada pelajar untuk terus mencapai kejayaan dalam bidang serta bangkit daripada kegagalan. Dengan sokongan dan komitmen berterusan daripada guru-guru, pelajar akan merasa diri mereka sentiasa dihargai dan mereka akan bermotivasi dalam melakukan perkara baik di masa akan datang. Next adalah peringkat pencapaian hasrat diri. Kalau dalam teori hierarki keperluan Maslow, ini adalah tangga yang paling teratas, yang tertinggi lah dalam piramid. Iaitu dia dalam konteks ni, sebelum pencapaian hasrat diri ni, seorang individu tu perlu penuhi semua kriteria, semua keperluan asas mereka lah, seperti fisiologi, keselamatan dan seterusnya. Jadi dalam konteks dalam pembelajaran, seorang guru tu dia kena memastikan keperluan asas pelajar tu seperti makan, minum, lepas tu keselamatan dia dari segi keselamatan fizikal, lepas tu ada sokongan emosi, lepas tu barulah kita boleh meneruskan pembelajaran seperti biasa. Okey, untuk rumusan amalan pembelajaran yang diselitkan dalam teori hierarki keperluan oleh Abraham Maslow ni boleh dijadikan proses pembelajaran dan pengajaran dalam bilik darjah lah untuk lebih kondusif dan berkesan. Jadi seseorang pendidik seharusnya dia lebih peka dengan arif dengan teori hierarki ini supaya boleh mendatangkan kebaikan kepada perkembangan pengetahuan murid-murid maupun untuk kemajuan diri sendiri. Jadi corak pembelajaran dan pengajaran yang ditampilkan akan dapat mencorakkan masa depan murid itu sendiri. Jadi guru seharusnya berusaha untuk jadikan setiap murid tu untuk dapatkan ilmu pengetahuan yang akan disampaikan dalam proses PDPD dalam bilik darjah.
Itu saja daripada kumpulan kami. Kami ucapkan terima kasih kerana sudi mendengar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.